Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk etika dan peradaban dalam tamadun Melayu dan tamadun India. Kita mulakan dengan pengenalan, terbagi kepada dua, yaitu etika dan juga peradaban. Etika merujuk kepada prinsip moral yang membimbing tingkah laku manusia dalam masyarakat. Dan manakala peradaban ialah pencapaian sosial, budaya, intelektual, dan teknologi sesebuah masyarakat. Objektif pembentangan ini ialah untuk memahami konsep, etika, dan peradaban dalam konteks sejarah, menganalisis nilai dan sumbangan tamadun Melayu dan India, meningkatkan kesedaran tentang kepelbagaian budaya dan nilai sejadat. Fokus utama dua tamadun ini ialah tamadun Melayu berasaskan adat, budaya tempatan, serta pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam. Manakala tamadun India pula dipengaruhi oleh falsafah Hindu, Buddha, dan Jainisme, dengan penekanan kepada spiritualisme dan etika kehidupan. Latar belakang tamadun Melayu yang pertama yaitu zaman prasejarah, masyarakat hidup secara noman dan bergantung kepada alam. Bukti arkeologi seperti alat batu dan lukisan gua menunjukkan kewujudan awal manusia, tetapi tidak sistem tulisan atau kerajaan. Dan yang kedua yaitu zaman proto-sejarah, menyaksikan kewujudan kerajaan awal seperti Kedatua dan Gangga Negara. Terdapat pengaruh India dan Cina melalui perdagangan, serta permulaan sistem sosial dan tulisan. Seterusnya yang ketiga ialah zaman Kesultanan Melayu Melaka yang diasaskan oleh para Meswara pada abad ke-15. Melaka menjadi pusat perdagangan antara bangsa dan penyebaran Islam. Sistem pentakbiran Islam digabungkan dengan adat Melayu dan berlaku interaksi dengan India, China, dan juga Timur Tengah. Dan seterusnya yang keempat ialah zaman penjajahan, pula bermula dengan kedatangan Portugis pada tahun 1511, diikuti oleh Belanda dan British. Sistem pendidikan, ekonomi, dan pentakbiran berubah. Walaupun berlaku asimilasi budaya, rakyat tetap menentang penjajahan. Dan yang terakhir yaitu zaman kemerdekaan. Malaysia merdeka pada 31 Ogos 1957. Pemulihan identiti Melayu dan pembangunan negara bermula. Etika dan warisan memainkan peranan penting dalam pembinaan Malaysia moden. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Islam sebagai asas utama pegangan utama masyarakat Melayu. Prinsip mereka adalah adat bersendirikan syarak, syarak bersendirikan kitabullah. Berlandaskan hukum Islam dan nilai-nilai etika tamadun Melayu. Nilai-nilai etika tamadun Melayu yang pertama adalah mereka berbudi bahasa dan sopan santun. Antaranya adalah mereka mengutamakan tutur kata yang lembut dan beradab. Yaitu menghormati orang tua, pemimpin, dan tetamu. Mereka memiliki akhlak mulia dalam masyarakat. Yang kedua adalah gotong royong. Etika mereka adalah amalan saling membantu dalam komuniti. Dipraktikkan ini dalam kenduri, membina rumah, dan majlis masyarakat. Mereka dalam gotong royong ini mereka turut menemukan perpaduan dan semangat kejiranan. Yang ketiga adalah keadilan dan tanggung jawab. Dalam etika keadilan dan tanggung jawab adalah adil dalam membuat keputusan, tidak memihak. Yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, dan agama. Yang ketiga mempunyai pemimpin perlu adil kepada rakyat. Yang keempat adalah hormat muafakat, yaitu mereka menghargai kedudukan dan peranan setiap individu, menjaga maruah diri dan orang lain, tidak mencela atau merendahkan orang lain. Semua keputusan dibuat secara perundingan, yaitu musyawarah. Ya, seterusnya adalah peradaban Melayu. Dalam peradaban Melayu sistem pemerintahan itu sultan dan pembesar. Peranan peradaban sultan rupanya pemerintahan berdiri, yaitu sultan sebagai ketua utama, dipati pembesar empat lipatan. Dan konsep daulat, mereka menggunakan konsep daulat dan berhak, yaitu rakyat wajib taat kepada pemerintah selagi tidak melanggar syarat. Etika pemerintahan mereka berlaku adil dalam kebijakan rakyat, mengamalkan musyawarah. Sultan dianggap sebagai pelindung agama dan budaya. Pembesar diberi kuasa untuk daerah tapi terpaku pada undang-undang. Hukum yang kedua adalah mereka hukum kanun Melaka, itu buat undang-undang bertulis pertama atas kepada perundangan Melayu. Yang kedua mereka menekankan dalam hukum mereka menekankan keadilan, amanah, dan keseimbangan dalam menjatuhkan hukuman. Kedua adalah mereka melarang perbuatan jenayah seperti mencuri, berzina, mendurhaka, dan membunuh. Ketiga adalah etika peringatan hukum mereka dalam hukum kanun mereka mesti adil, tidak aplikasi, dan berdasarkan. Yang ketiga adalah bahasa Melayu sebagai lingkup rangka. Ini adalah digunakan secara meluas di dalam perdagangan, pemerintah, dan proses dalam Melayu. Bahasa yang sopan dalam lingkungan adalah menggunakan bahasa yang sopan, berlapik, dan komunikasi mencerminkan etika komunikasi tamadun Melayu pada masa itu. Yaitu penggunaan pantun, peribahasa, dan juga untuk menyampaikan nasihat dan teguran. Yaitu mereka menggunakan bahasa Melayu dengan kesempurnaan dalam berbicara, hormat kepada lawan bicara. Mereka juga memiliki perpaduan dan memudahkan hubungan antara berbagai kaum dan pedagang asing. Yang keempat yang akhir sekali adalah kesenian, adat istiadat, dan nilai Islam. Itu mereka dalam kesenian mereka ada seni lukis, seni bina, tarian, musik, dan busana mencerminkan nilai estetika dan kesopanan. Yang kedua adalah adat perkawinan, kematian, naik buai, dan sunat merupakan tata sudah masyarakat tamadun Melayu pada masa itu. Nilai Islam diterapkan dalam semua aspek kehidupan seperti adalah. Oke, seterusnya ialah segmen kedua, latar belakang tamadun India. Yang pertama ialah zaman prasejarah bermula sekitar 7.000 SM hingga 2.500 SM sebelum Masehi. Mereka hidup di kawasan lembah sungai, yaitu seperti Indus dan Vietnam. Mereka mempunyai kegiatan aktiviti, kegiatan dalam memburu, menternak, dan mempelajari hutan, menternak hewan. Mereka ini hidup secara nomad
dan mereka mempunyai tapak merah bukti awal pertanian dan kehidupan mereka di sana. Seterusnya zaman protosejarah bermula sekitar 2500 SM hingga 1500 SM, dikenali sebagai tamadun limbah Indus. Bandar utama mereka ialah Harappa dan Mohenjo-daro. Bisa tulisan mereka menggunakan tulisan pictograph, yaitu tulisan yang belum dapat dibaca lagi. Seterusnya ekonomi mereka berasaskan pertanian, perdagangan dan pertambangan. Terus itu zaman ini berakhir akibat serangan bangsa Aryan dan juga bencana alam yang berlaku pada ketika itu. Seterusnya ialah zaman penjajahan. Masa ini mereka dijajah bermula sekitar abad ke-15 hingga abad ke-20. India dijajah oleh Portugis, Belanda, Perancis, dan akhirnya British. Seterusnya syarikat Hindia Timur British menguasai India pada ketika itu. Pada tahun 1858, India menjadi jajahan resmi British. Penjajahan mereka menyebabkan eksploitasi ekonomi dan pemberontakan rakyat. Maksudnya pada zaman itu majoriti semua rakyat memberontak. Terusnya lahir gerakan nasionalisme seperti Indian National Congress 1885. Tokoh utama yang memperjuangkan kemerdekaan mereka ialah Mahatma Gandhi. Seterusnya ialah zaman kemerdekaan. India merdeka pada 15 Agustus 1947. Pada masa itu negara dibagi pada dua, India dan juga India untuk orang Hindu, Pakistan untuk Islam, untuk mengelakkan pergaduhan. Jawaharlal Nehru menjadi Perdana Menteri pada ketika itu. India menjadi republik demokratik dan untuk pembangunan ekonomi, mesin dan pendidikan, dan mereka merdeka. Etika India berasaskan dharma, kebenaran, tanggung jawab norma. Nilai utama ialah satya, kejujuran, ahimsa, tidak menyakiti makhluk lain, daya, belas kasihan, syaucha, kesucian diri. Ajaran Buddha pula terpaksikan 4 kebenaran mulia dan 8 jalan benar. Peradaban India yang pertama menekankan spiritual dan keseimbangan hidup moksha, yang mana tamadun India ini yang sangat menekankan keseimbangan antara jasmani dan rohani. Mereka percaya hidup adalah sementara dan tujuan akhir adalah moksha, iaitu pembebasan jiwa daripada penderitaan. Yang kedua ialah sistem kasta mengatur tanggungjawab sosial. Mereka membahagikan masyarakat kepada 4 kumpulan utama, iaitu yang pertama Brahmin, Kshatriya, Vaishya dan Sudra. Walaupun sistem ini memperkeras, tapi pada zaman dahulu ia sebenarnya bantu masyarakat kekal teratur. Yang ketiga ialah sumbangan besar dalam seni bina, falsafah dan ilmu matematik angka Hindu Arab. Mereka mencipta sistem angka Hindu Arab dan konsep sifar yang kita guna sampai hari ini. Dalam seni bina pula, kuil seperti Khajuraho bukan sekadar tempat ibadat tapi lambang keindahan spiritual. Sumbangan tamadun India yang pertama ialah ilmu pengetahuan, iaitu penciptaan sistem angka dan konsep sifar. Yang kedua ialah perubatan tradisional, Ayurveda menekankan keseimbangan tubuh dan jiwa. Yang ketiga ialah seni bina, kuil Hindu, arca dan candi yang berunsur falsafah spiritual. Dan yang keempat ialah kesusasteraan, epik Ramayana dan Mahabharata mengajar nilai keberanian dan kebenaran. Etika kehidupan menanamkan konsep ahimsa, tidak menyakiti makhluk, satya, kejujuran, dan syaucha, kesucian. Kesimpulan kecil, tamadun India menggabungkan pengetahuan, kerohanian, dan moral sebagai asas kehidupan bermakna. Seterusnya ialah sumbangan tamadun Melayu. Sumbangan tamadun Melayu yang pertama yaitu dari segi sistem pemerintahan beretika. Tamadun Melayu mengamalkan konsep raja berdaulat dan rakyat berloyalti. Pemerintahan berasaskan keadilan, musyawarah, dan amanah. Yang kedua ialah penyebaran Islam dan nilai moral. Tamadun Melayu menjadi jambatan penyebaran Islam ke seluruh Nusantara, membentuk etika sosial berasaskan akhlak Islam, menolak kezaliman, menegakkan keadilan dan menghormati sesama insan. Sumbangan yang ketiga ialah bahasa dan kesusasteraan. Bahasa Melayu berkembang sebagai lingua franca di rantau Asia Tenggara. Sumbangan yang keempat ialah kesenian dan budaya. Adat istiadat seperti perkawinan, gotong royong, dan upacara diraja melambangkan peradaban beradat dan beretika. Yang seterusnya ialah dari aspek perbandingan antara tamadun Melayu dan tamadun India. Dari aspek yang pertama yaitu asas etika, tamadun Melayu berasaskan adat dan ajaran Islam, manakala tamadun India berasaskan dharma, yaitu tanggung jawab moral dan kebenaran. Aspek yang seterusnya ialah dari aspek agama. Tamadun Melayu mempunyai pengaruh kuat Islam dan adat tempatan, manakala tamadun India mempunyai pengaruh Hindu dan Buddha. Yang seterusnya ialah tujuan hidup. Tamadun Melayu mempunyai tujuan hidup seperti keharmonian sosial, keseimbangan duniawi dan ukrawi, manakala tamadun India mempunyai tujuan hidup seperti mencapai moksha, yaitu pembebasan spiritual. Yang terakhir ialah sumbangan kepada dunia. Tamadun Melayu mempunyai pemerintahan beretika kesenian, hukum Islam dan bahasa Melayu, manakala tamadun India menyumbang kepada dunia dari aspek matematik, perubatan, falsafah dan seni bina. Yang seterusnya ialah persamaan tamadun Melayu dan tamadun India. Kedua-dua tamadun ini menekankan nilai moral, kejujuran, dan keharmonian sosial, mementingkan tanggung jawab terhadap masyarakat dan keseimbangan hidup. Kedua-dua tamadun ini mempunyai unsur spiritual dan keagamaan yang membimbing etika kehidupan. Yang seterusnya ialah perbezaan tamadun Melayu dan tamadun India. Melalui asas agama, Melayu berteraskan Islam, manakala India berteraskan Hindu dan Buddha. Dari aspek struktur sosial, Melayu lebih terbuka dan inklusif, manakala India lebih berlapis melalui sistem kasta. Yang terakhir ialah fokus etika. Melayu menekankan mufakat dan adab, manakala India menekankan dharma dan moksha. Kesimpulan daripada kajian kami ini ialah
Kedua tamadun ini memperlihatkan nilai moral untuk mempunyai nilai moral yang tersendiri, yaitu seperti kejujuran, hormat menghormati tanggung jawab, dan semangat tolong menolong antara mereka. Oleh itu nilai-nilai ini terdapat dalam tamadun ini. Nilai ini masih relevan dalam hal ini dalam membentuk suatu masyarakat atau suatu pribadi seseorang itu. So, melalui penghayatan etika, nilai etika dalam kedua tamadun ini berteraskan moral, toleransi, dan saling hormat menghormati anak orang lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan perpaduan dan kesejahteraan suatu masyarakat itu tidak tercatat. Sebagai contoh di Malaysia yang mempunyai berbilang kaum. Seterusnya, dengan hal demikian, semua kedua tamadun ini dapat memperkayakan peradaban di Malaysia melalui berbagai aspek itu bahasa, adat, kepercayaan, dan nilai kemanusiaan yang diterapkan dalam kehidupan rakyat sehingga hari ini. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih.